one. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Tes mic. Adakah suara saya jelas? Salam Adil, selamat datang Gang Rambut. Macam mana? Weekend okey? Okey, yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu boleh? Minta tolong like dan share dulu kita punya live malam ni. Saya pun lupa nak share saya punya live. Mana handphone? Sekejap Suara jelas tak Gang Rambut? Suara saya jelas tak? Dengar clear tak? Tolong like dan share dulu. Okey, Alhamdulillah kalau jelas. Alhamdulillah. Okey. Okey, kejap Gang Rambut, kita tunggu ramai sikit masuk. Boleh tak? Kita tunggu ramai sikit masuk sebelum kita nak teruskan kepada kita punya daily analyst untuk hari ni. Okey, terima kasih yang belum masuk. Dah cikgu, alhamdulillah clear Okey. Okey dah orang dah mula masuk dah. Okey. So tanpa membuang masa, kita nak tengok first pair untuk minggu ni. Saya pun tak ada entry lagi, saya pun tak sempat nak analisa lagi untuk hari ni. Saya pun tak ada entry untuk hari ni lagi kan. Baru nak tengok chart. Okey. So kita tengok sama-sama lah. Okey. So selamat datang ke kita punya daily analyst. Semoga korang semua dimurahkan rezeki. Terima kasih yang like, yang share, yang komen. Okey. So yang pertama sekali kita nak tengok adalah pair AUD USD. Okey, pair AUD USD sekarang ni masih lagi bermain di antara Jiu juga kejap boleh. Ni candle betul, candle tu awas jam. Saya pun baru perasan tadi sebenarnya. Saya duk tengok kan, tengok pukul 6 tengok kenapa candle dah jalan lain macam kan? Dah jalan macam jauh kan, padahal baru start. Okey. So macam kita nampak dekat AU ni, kita nampak price masih lagi orang kata apa bermain di antara dua zone iaitu zone resistance R2 dan juga RBS ataupun support. Okey, macam korang nampak dekat sini price masih lagi tak break mana-mana Dia origin kat sini, dia pergi bawah, dia naik atas, pergi bawah, naik atas Maksudnya dia tak ada, orang kata apa, dia tak ada breakout lagi lah. Orang kata apa, breakout ke atas ke, breakout ke bawah ke, dia tak ada lagi petanda-petanda macam tu. Okey, tapi apa yang kita nampak sekarang ni, Waalaikumsalam, apa yang kita nampak sekarang ni, price lebih cenderung ke bawah lah. Okey, lebih cenderung ke bawah. Cuma kita nak tengok sebab sekarang ni price walaupun dia reject dekat kawasan R2 ni, dia macam susah sikit nak orang kata apa, nak turun. Dia sekejap turun, lepas tu dia naik balik. Sekejap turun, dia naik balik. Dia kata apa, dia spike. Okey. So untuk AUD USD ni, bagi siapa yang share dekat R2 tu tak apalah, boleh tak ada masalah. Okey. Tapi kalau siapa yang nak cuba untuk buy tu, bagi saya belum masa lagi lah. Orang kata apa, belum masa lagi. Okey, sebab price pun macam tengah membuat macam satu sideway. Okey, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Okey, dan itu bukan adalah satu petanda yang kata apa, yang okey untuk masuk buy. Tapi yang siapa yang masuk sell dekat R2 tu, dekat resistance nombor 2 ni, itu tak ada masalah lah kalau korang nak wholesale. Okey, cuma sekarang ni siapa yang nak target untuk buy belum masa lagi. Okey, belum masa lagi, belum tanda lagi, belum ada lagi. Maksudnya tak ada lagi orang kata apa, satu tanda yang kuat yang mengatakan dia nak ke buy. Okey, sebab apa yang kita nampak sekarang ni hanyalah orang kata apa, kebanyakan candle bearish lah. Kebanyakan candle bearish dan juga sideway. So belum, bukan satu petanda lah. Belum ada entry. Sama lah, saya pun belum ada entry lagi Encik Umur. Saya pun belum ada entry lagi. Okey, so kita nak tunggu dia breakout dulu lah. Kita nak tunggu dia breakout dulu ke apa kan, breakout kawasan RBS ke apa ke, baru cantik sikit, baru nampak sikit dia punya zone. Sebab sekarang ni hari Senin, price do asyik naik turun tau. So orang kata apa, tak cantik lah, dia punya flow tu tak cantik. So kita nak tunggu yang jelas, kita nak tunggu momentum yang jelas, barulah kita nampak
Okey, cuma untuk sekarang ni sekejap dia naik, sekejap dia turun ni, kita tak berapa nampak sebenarnya kalau macam ni. Bagi kita yang tengah tunggu breakout, kita memang tak nampak sebab kita tunggu breakout, kita tunggu confirmation. So memang tak nampak. So tapi daripada kita masuk ikut suka je, baik kita ada orang kata apa, kita masuk bila kita nampak suatu benda tu dengan lebih jelas lah. So untuk AUD sini kita tak nampak lagi pergerakan dia. Okay, kita tak nampak lagi dia punya movement yang sebenar. Okay, kita tak nampak movement yang sebenar, itu yang saya nak cakap. Okay, so kita kena tunggu dulu movement yang sebenar keluar, tengok macam mana, barulah kita boleh masuk. Okay, tambah-tambah hari ni hari Senin kita santai-santai je dulu lah. Kita baru nak warm up. Kata apa, hari Senin ni baru nak warm up. Okay, so belum masa lagi untuk kita nak masuk terus ikut suka je. Tapi UCAP macam boleh sell. Okay, sekejap lagi kita tengok. Okay, so AU ni kita biarkan dulu, kita tengok dulu pair-pair lain macam okay, UCAT kejap UCAT. GU lah, GU sebab tadi ada orang nak tengok. Okay, GU. GU ni pun sama juga, antara zone dia tak breakout lagi lah. Macam hari ni dia banyak tak breakout. Antara dia dah reject dekat kawasan resistance atas ni, dia turun. Lepas tu dia reject dekat kawasan support ni ataupun zone RBS ni. Support lah, orang kata apa, support lah ni kan. Okay, support. Lepas tu dia reject, dia naik balik. Kan? Lepas tu dia buat sideway. Kan? Nampak tak macam ni? Okay. So yang ini pun sama juga. Kita tak nampak movement yang jelas. Okay. Kita tak nampak movement yang jelas. Sebab kalau kita sell, dia reject dekat sini, dia naik balik. Kan? Kalau kita nak buy pun, masalahnya movement pun tengah sideway macam ni. Kan? Okay. So tak nampak, tak nampak jelas. Okay, so untuk GU ni sama ada kita nak tunggu breakout, iaitu kita akan tunggu breakout dekat kawasan RBS ni. Okay, kita nak tunggu dekat breakout dekat kawasan RBS ni pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak untuk target sell lah, okay, nak target sell pun tak ada masalah. Kita akan tunggu breakout dekat kawasan RBS ni, and then baru kita akan tunggu pullback untuk re-entry. Ataupun kalau korang nak target untuk buy pun tak ada masalah, cuma kita ikut keadaan market. Okay, kita ikut keadaan market tunjuk buy, kita buy. Market tunjuk sell, kita sell. Okay, kita tunggu breakout dekat atas kalau nak target untuk buy lah. Okay, cuma untuk sekarang ni price masih lagi tak breakout mana-mana. Dia tak breakout support, dia tak breakout resistance. Okay, cuma yang GU yang minggu lepas yang buy, yes, dah TP. Okay, yang dah TP. Cuma ini yang baru punya. Sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell, kita tak nampak lagi. Sebab tak ada breakout dekat chart sekarang ni, apa yang kita nampak. Okay, sebab kalau kita masuk dekat sekarang ni, okay, sebab masalah sekarang ni price masih lagi terkepit antara dua zone, antara zone resistance dan juga zone support. Okay, dia naik atas, dia reject. Dia turun bawah, dia reject. Okay, dia masih lagi terkepit. Dia tak tahu lagi dia nak pergi ke mana sebenarnya. Sebab dia tak ada, kita tak nampak lagi ataupun tak keluar lagi candle yang sebenar, candle arah tu, candle momentum tu kita tak nampak lagi. Okay, so untuk GU ni better saya nasihatkan untuk korang tunggu breakout dulu, barulah korang boleh decide selepas tu korang nak masuk buy ke ataupun sell. Maksudnya tunggu breakout dulu. Tunggu breakout atas, target untuk buy, breakout bawah, target untuk sell. Kita tak kisah dia nak breakout mana, janji dia breakout sahaja. Okay, kita tak target sell, kita tak target buy. Sebab GU ni kita dah settle minggu lepas. Kita dah target buy, and then dah TP dah dekat sini. Okay, itu dah settle. Cuma sekarang ni kita nak masuk entry baru. Kita nak tahu arah dia yang selepas tu. Selepas dia pergi sini, apa yang berlaku? Kan, ya semestinya lah dia turun bawah kan, tapi dia reject dekat RBS ataupun kawasan support. Okey, dia naik atas balik. Okey, so kat situ pun kita tak tahu, ingatkan sell, tapi reject dekat RBS ni dia naik pula kan. So kita tak tahu. Okey, so untuk yang ni, untuk U ni better kita tunggu breakout dahulu, barulah kita boleh tahu kat mana arah seterusnya, and then kita boleh catch up dekat situ. Kita boleh ikut trend masa tu. Tapi untuk sekarang ni agak bahayalah kalau nak masuk, sebab takut nanti terperangkap antara dua zone ni. Maksudnya bila terperangkap tu mungkin dia akan naik atas sekejap, turun bawah balik, naik atas sekejap, turun bawah balik. Selagi tak breakout, selagi itulah dia akan naik turun, and then korang pun akan orang kata apa, menghadapi bukan serangan jantung, menghadapi senaman jantung. Okey, serangan jantung bukan, tapi senaman jantung. Okey,
Itu untuk GU lah. Kita nak tunggu dia breakout dulu. Senang cerita, kita nak tunggu dia breakout dulu. Kita tak tahu bila dia nak breakout, tapi lepas dia breakout kita tahulah kita nak buat apa. Kan, cuma sekarang ni kita nak nak ambil langkah berhati-hati ataupun extra langkah langkah keselamatan, kan, langkah confirmation. Kita tunggu dia breakout. Kita tunggu dia breakout sebab sekarang ni dia berada di antara tengah-tengah zone ni. Tapi sebab benda ni kita dah selalu nampak dah. Sebelum ni pun saya dah cakap pasal benda ni. Kalau price terkepit antara dua zone ni, tunggu breakout je. Lepas breakout tu dia akan pergi satu arah je. Tapi untuk sekarang ni price masih lagi tak breakout. And then untuk UCAT. Untuk UCAT, kalau kita nampak sekarang ni price menjunam ke bawah. Daily pun cantik menjunam ke bawah, weekly pun cantik, semua kan menjunam ke bawah kan. So untuk UCAT ni just continue untuk mencari sell. Untuk mencari sell. And then kalau sebab UCAT ni harga dekat bawah, so kita agak risiko lah kalau kita nak target untuk sekarang ni. Tapi tak ada masalah kalau korang nak target untuk sekarang ni, sebab sekarang ni dia berada dekat antara sweat zone, iaitu kawasan support dan become resistance. Support become resistance, dan juga korang boleh nampak dekat sini candle ni candle engulfing. Candle engulfing. So kita kat sini sama ada dia akan turun selepas berlaku rejection dekat sini, ataupun kalau dia boleh close atas lagi, mungkin the next target adalah kawasan inilah. The next target adalah kawasan inilah. So bermaksud kalaulah price tak ada ada momentum nak ke atas lagi, berkemungkinan dia boleh pergi sampai ke sini, and then lepas tu baru mungkin kalau dia rejection kat atas ni, baru dia turun balik. Tapi kalaulah dia dia tak ada momentum untuk naik ke atas, dia berlaku rejection dekat kawasan SBR ni, pun berkemungkinan juga dia akan terus turun. Terus turun, tak ada masalah benda tu. Cuma kita nak tengok confirmation sekarang ni. Tapi benda tu tak ada lagi. Benda tu tak ada lagi sebab candle yang lepas ni pun kalau korang nampak dia reject, tapi body dia agak solid. Body dia agak solid. So kita nak tengoklah antara zone 1 ni. Zone 1. Ini zone 1 zone entry lah zone entry ataupun zone 2. So kita ada dua zone dekat sini. Kita nak tengok dekat mana zone yang dekat mana satu zone yang ideal ataupun yang cantik untuk kita sell. Untuk kita sell UCAT. Sambung trend dia tu. Kita kena tengok dululah. Kan, sebab yang candle H4 yang lepas nak kata cantik untuk masuk sell ni pun kurang cantik sebenarnya. Kurang cantik sebab dia agak solid. Tapi kalau dia retest sekali lagi and then berlaku rejection lagi, mungkin itu adalah cantik lah untuk kita sell. Tapi kalau dia keluar momentum juga, momentum bullish, menunjukkan yang dia nak ke atas lagi, korang boleh target untuk sell dekat zone nombor 2 ni. Korang boleh target untuk sell dekat zone nombor 2 ni. So kita tengok dulu antara zone 1 dan zone 2, mana satu akan menjadi tempat yang akan berlakunya rejection untuk penyambungan downtrend. Tapi untuk sekarang ni kita tak nampak lagi lah. Kan, kita tak nampak lagi, candle pun masih berjalan lagi. Kalau kita tengok dekat H1 ni pun, tunggu dulu dia reject dekat bearish engulfing ni ke, kita tengok dulu. Kita tengok dulu Encik Umar memang sell tu memang dah betul dah, kita memang target sell. Cuma sekarang ni kalau nak sell ni, bagi saya Encik Umar kena tunggu dulu tengok macam mana. Kalau nak pancing pun tak kisah, cuma kira dululah. Kalau pancing dekat sini, price retrace sampai atas ni dekat 52 pip. 52 pip floating negatif tu agak besar lah Encik Umar kalau nak pancing pun. So tengoklah dulu untuk ni, kita tengok dulu kat mana, adakah rejection kat mana ke, sesuai ke, baru kita decide sama ada kita nak sell ataupun sell dekat zone 1 ataupun zone 2. Encik Umar. Lain macam hari ni, betul lain macam gold ni start macam ni je. Gold ZAU USD. ZAU USD, mana ZAU USD? ZAU USD, kalau korang tengok dekat daily ni, minggu lepas
Minggu lepas ni kalau korang tengok hari Jumaat yang lepas, delete dulu placeholder, tengok dulu kita mungkin masuk menu lah ke apa ke. Pada hari Jumaat yang lepas, candle menunjukkan satu rejection yang kuat. Okey. Walaupun dekat atas ni rejection yang kuat juga, okey, tapi kalau korang boleh nampak candle shadow yang ditinggalkan pada hari Jumaat lebih panjang berbanding hari Khamis. Okey, so rejection yang kuat. Okey, dan kita boleh nampak sebelum tu candle momentum lebih kepada bullish. And then dia reject dekat kawasan lower high, dia retrace tapi dia tutup dalam keadaan bullish pin bar. So bagi kalau kita nampak dekat sini memang lebih ke arah atas lah, lebih ke arah menunjukkan buy. Okey, lebih menunjukkan buy. Tapi kalau kita nak cakap dia boleh terus ke atas pun tak boleh juga, sebab dia kena pecahkan level resistance yang kita nampak sekarang ni. Okey, ini yang kita nampak level resistance ni, level R ni. Ni R ni. Okey, level resistance ni. Kalau kita nak cakap dia nak pecah ke atas lagi, kita kena tengok dululah. Okey, kita kena tengok dulu price kena breakout resistance ni dulu. Barulah dia boleh pergi ke atas. Okey, barulah dia boleh pergi lagi atas. Okey, tapi kalau korang nak target untuk buy terus ni pun, bagi saya dah agak terlambat lah. Okey, dah agak terlambat untuk buy bagi saya, sebab price pun kalau korang boleh nampak dekat sini, price pun dah kalau korang buy dekat sini tak ada masalah, buy dekat sini tak ada masalah. Tapi kalau buy dekat sekarang ni, mungkin takut nanti dia pergi dekat kawasan resistance ni, korang tak sempat nak keluar, dia patah balik. Kan? Okey. Tapi kalau siapa yang tanya untuk target sell, bagi saya dekat kawasan R ni pun boleh menjadi tempat sell kalau ada rejection. Tapi saya tak sarankan, sebab pada hari Jumaat yang lepas korang boleh nampak rejection yang agak kuat. And then kalau korang tengok dekat weekly yang lepas, nampak tak ni candle bullish ni kan? Kan? Pagi tadi ngam. Yes, pagi tadi ngam sebab pagi tadi memang tengah profit. Kan? Nampak ni. Dia break up bearish hingga free ni, nampak dia pull back, reject, naik balik. Itu tak ada masalah lah. Tapi kalau siapa yang nak cari position sell, tunggu dulu. Okey, tunggu dekat kawasan R ni, maksud saya tunggu dulu dekat kawasan R. Tengok kalaulah tak ada rejection, korang jangan masuk terus. Kalau tak ada rejection, korang jangan masuk sell je. Okey, jangan masuk sell kalau tak ada rejection dekat kawasan resistance ni. Okey, sebab takut sambung dengan momentum, okey, takut nanti dia sambung momentum buy. Dia sambung candle rejection pada hari Jumaat tu, dia sambung, dia breakout ke kawasan R ni, price go boleh naik lagi tinggi lah. Okey, dia boleh naik lagi tinggi. And then, tapi kalau breakout tu korang boleh je untuk fokus buy kan. Tapi kalau nak fokus sell, bagi saya belum masa lagi untuk korang nak sell. Okey, belum masa lagi untuk korang nak sell. Okey, kalau korang nak buy pun bagi saya dah agak terlambat, sebab price pun dah jauh dah kan, dah dekat atas dah. Melainkan kalau korang buy dekat sini tak ada masalah lah. Kan, kalau korang buy dekat bawah ni dah berapa pip ni, dekat 300 pip kan. Tapi kalau korang nak target untuk buy sekarang ni, bagi saya agak risiko lah kan, agak risiko. Walaupun saya kata price mungkin nak ke atas lagi, okey, tapi tak ada breakout lagi. Kena ingat tu, tapi tak ada breakout lagi. Kawasan resistance ni masih lagi kuat. So kawasan resistance ni boleh jadi dua tempat, iaitu kawasan breakout ataupun kawasan rejection. Kan, kalau kawasan rejection mungkin dia akan turun balik, tapi kalau kawasan breakout dia akan naik balik lah. Okey, tapi untuk sekarang kalau korang nak masuk untuk entry buy ke ataupun sell ke, bagi saya kalau buy jangan lagi, kalau sell pun belum sampai masa lagi untuk korang masuk sell. Okey, kena tunggu dulu, tengok macam mana dulu. Okey, sebab price pun dah agak jauh kan. Kalau nak buy pun dah agak jauh, dah terlepas dah. Kalau nak sell pun belum masa lagi. Okey, tunggu dulu tengok macam mana candle okey ke tak. Kalau okey, barulah korang boleh target untuk buy ataupun sell. Tapi untuk sekarang ni kita just tengok dulu mana pair yang terbaik untuk kita lah pada hari ni. Okey, jelas? Okey, tadi apa lagi? EU. Okey, EU. Okey, untuk EU ni pun kan, untuk EU ni okey, pun sama juga sebenarnya untuk EU ni. Nampak ni previous low kan? Ni previous low ni kan,
dia pun masih lagi bermain masih lagi bermain. Dekat sini dia ada, kita ada previous high. Okey. Untuk EU ni kita tengok juga, kita tunggu breakout juga. Kita tunggu breakout, kita nak tengok sama ada dia pergi dekat mana. Sama ada dia breakout ke bawah ataupun dia akan breakout ke atas. Tapi untuk sekarang ni breakout tak ada lagi. Okey, breakout tak ada lagi sebab sekarang ni kalau ikutkan pada hari Jumaat saya menjangkakan untuk dia buy, untuk dia naik ke atas lagi, untuk dia breakout previous punya high ni. Okey, tapi masanya sekarang ni price tak, orang kata apa, tak breakout previous punya high ni. Kalau dia boleh breakout previous punya high ni, kita tahulah dia nak ke mana lagi kan. Okey, tapi untuk sekarang ni apa yang berlaku adalah price retrace tapi dia tak sampai dekat previous high ni, dia tak sentuh pun previous high. Lepas tu dia turun. Dia cuba untuk breakout ataupun dia cuba untuk retest kali kedua dekat kawasan support ni. Ini dah jadi kawasan RBS dah ni. Yang dekat sini dah menjadi kawasan RBS. Resistance bukan support. So ini kali kedua dia datang dekat kawasan RBS ni. Okey, dia nak mencuba. Kan kita tak tahulah sebab dia baru nak retest. Kita tak tahu sama ada dia nak mencuba untuk breakout ataupun dia nak mencuba untuk reject sekali lagi and then lepas tu baru dia nak naik ke atas ke, kita tak tahu lagi. Okey, tapi untuk sekarang ni candle pun baru start je tadi pukul 9 kan. Pukul 9 dia baru pukul 9 pukul 9 dia baru start. Okey. So kita tak tahulah sama ada nak membuat rejection ke dekat kawasan RBS ni ke ataupun breakout. Tapi kalau dia membuat rejection sekali lagi kalau dia membuat rejection sekali lagi dekat kawasan RBS ni, berkemungkinan dia boleh naik balik ke atas. Okey, kalau rejection. Tapi kalau dia boleh breakout, okey, kalau dia boleh breakout ke bawah macam ni, maksudnya dia akan pergi cari yang next support ni ataupun lower high ni. Ni lower high ni. Okey, dia mungkin mencari kawasan lower high seterusnya. Kawasan lower high seterusnya dekat sinilah. Okey, tapi untuk sekarang ni belum ada lagi confirmation adakah dia akan breakout ataupun dia akan reject. Belum ada lagi confirmation. Kalau korang tengok dekat H1 pun dia membuat sideway, nampak dia membuat sideway. Kita pun tak tahu dekat mana dia nak breakout ke, dia nak reject ke, kita tak tahu. Kan dekat H1 pun tengah sideway. Saya tak tahu sideway berapa lama dah. Saya rasa 1 2 3 4 5 6 7 8 dekat 8 jam. Okey, dekat 8 jam bermain dekat tempat yang sama, naik turun. Okey, so kita tengoklah kalau dia boleh pecah ke bawah, maksudnya dia akan pergi mencari lagi bawah. Tapi kalau dia tak boleh pecah ke bawah, dia rejection and then candle bullish pula keluar, candle bullish momentum yang keluar, itu cantik lah kalau korang nak target untuk buy. Okey, sebab kalau ingatkan saya nak tengok momentum tu bullish, tapi candle momentum bullish tak ada. Kan dia reject dia patah balik ke bawah. Biasa candle start 10 jam, pukul 10. Macam geng rambut tadi dia cakap pukul awal sejam sekarang ni. Awal sejam. Betul tak geng rambut? H4 sekarang buka awal sejam kan geng rambut? Kalau ikutkan minggu lepas start pukul 10, tapi kali ni dia start pukul 9. Bukan pukul 9. Maksudnya buka open market buka pukul 5 sekarang ni, 5 ke 6, tapi yang saya tahu candle tutup pukul 9 pagi, lepas tu tutup pukul 11 pagi 1 petang, lepas tu tutup pukul 5 petang, lepas tu tutup pukul 9 petang, open yang barulah. Awal 1 jam. Yes, awal 1 jam sekarang ni. So kena adapt lah benda tu. Okay, itu untuk EU Siapa yang tanya tadi? Fahmi Izzuddin. Yes, betul. Okay, so tak apalah. Okay. And then untuk EA, untuk EA kita cakap hari tu kita nak tunggu candle momentum keluar. Okay, candle momentum keluar ataupun candle breakout sideway ni. Okay, tapi buat sekarang ni belum ada lagi breakout dalam sideway ni. Okay, betul? Pukul 5 kan. Belum ada lagi candle yang breakout luar daripada sideway ni. Macam korang menampak dia masih lagi untuk EA H4 dia masih lagi berada dalam zone sideway.
Okey, kita tak tahu kita sama ada kita nak decide untuk sell ke buy ke. Sebab apa? Sebab tak ada breakout. Okey, tapi macam EA ni kita jangkakan untuk buy. Okey kan, kita jangkakan untuk buy, tapi SOP untuk buy belum ada lagi lah. Okey, SOP untuk buy belum ada lagi. Kita jangkakan untuk buy sebab Kak Daily dah reject dekat kawasan bullish engulfing. Cuma dekat H4 ni dia tak ada breakout lah dekat sideways. Dia tak ada breakout lagi, dia tengah sideways sekarang ni. Okey, so untuk EA ni kita masih lagi menunggu untuk breakout ke atas. Untuk breakout ke atas, bukan breakout ke bawah. Kalau breakout ke bawah kita tak jadilah untuk buy. Kita tak boleh target untuk buy lah. Okey, cuma sekarang ni kita target untuk buy kalau ada breakout daripada kawasan zone sideways ni antara line merah dan juga hitam. Okey, cuma sekarang ni masih lagi macam korang nampak naik turun lah. Naik turun ni kita kata sideways. Bila sideways ni jangan pula pergi masuk. Jangan pula rasa nak masuk buy, masuk sell. Rasa tu dia boleh jadi dua-dua. Dia boleh buy, dia boleh sell. Okey, tapi kalau korang scalping tu tak ada masalah lah. Okey, tapi kalau korang nak target untuk tak intraday ke apa, better tunggu breakout dululah daripada kawasan sideways ni, sebab takut nanti korang kata apa, bila korang buy sideways ni dia boleh naik turun dalam masa sekejap je. Bila korang buy tengah-tengah dia turun sell. Bila korang close nak sell, tiba-tiba dia naik buy pula. Macam tu lah. Dia main dengan jiwa. Okey, dia main dengan jiwa dan juga kesabaran. So untuk EA ni kita tunggu breakout dulu. Pada Jumaat lepas dia tak breakout. Hari ni pun kita ingatkan dia tak ingatkan dia breakout, tapi dia tak breakout juga. So kita kena tunggulah untuk esok, tengok esok ke sekejap lagi ke, kita tak tahulah kan. Tapi kita tunggu breakout dulu. Okey, kita tunggu breakout dulu. Untuk ikat ni pun memang dia tak ada harapan lah. Kan. Ni untuk ECHF. Untuk ECHF ni pun kita masih lagi menunggu second breakout, pun tak ada breakout lagi. Ni pun daripada minggu lepas juga tak ada breakout lagi. So kita pun tak nak cakap apa. EG terperangkap, yes, EG kan. EG pun nampak asyik bermain-main je dalam ni. Ni dia breakout tapi dia pull back balik, dia masuk balik dalam ni. Dia retest dekat kawasan previous punya low ni. Nampak ni. Nampak dia reject. Mungkin dia naik balik lah kot. Tapi kita tengok dulu lah, kita tunggu breakout dulu lah. Hari ni banyak lah. Hari ni banyak sideways lah. Hari ni banyak sideways, tu yang saya pun tenganga tu. Kan. Ini pun dah jalan dah. Dalam minggu lepas nampak dia dia breakout, pull back, reject. Sekarang naik balik. Tapi tadi dia turun balik sikit, tapi dia reject lah. Okey, dijangkakan mungkin dia akan naik balik lah kot. Okey, angkat kejap, angkat. Angkat ni pun cari sell je Encik Umar. Cari sell je. Cari sell. Seloknya kalau nak sell dekat kawasan bearish engulfing ni lah Encik Umar. Dekat H4 tak nampak. Okey, dekat H4 kita tahulah dekat kawasan ni. Okey, kita tandakan dia punya ni. Kat sini kan. Previous SBR lah, kawasan SBR banyak sideways ni, yes. So kita sabar dululah. Kat H1 kita nampak ada kawasan, dekat kawasan SBR ni kita nampak ada satu bearish engulfing ni, nampak ni. Saya rasa Encik Umar pun nampak ni. So mungkin kita akan target sell dekat sini kot. Last monitor hari ni, esok kena curi-curi monitor, dah mula kerja, dah banyak. Oh, dah start kerja Saya sana cikgu. Mana? Dekat sini juga ke? Tapi saya rasa nak sell pun saya rasa dekat sini kot. Ni target untuk sell lah. Kalau ada rejection target untuk sell, untuk angkat. Sebab angkat memang nampak lebih kepada bawah lah. Sebab Jumaat lepas pun memang candle orang kata apa, candle memang lebih kepada bawah. Nampak ni candle momentum tu. So minggu ni pun sambung je lah untuk sell. Okey, tunggu retrace dulu lah, tunggu retrace sikit. Tunggu retrace dekat kawasan bearish engulfing ni. Bearish engulfing ni dia sama level dengan kawasan SBR. So cantik lah. Okey, dia ada base and then dia ada bearish engulfing, yang tu cantik macam tu. Okey. Jom.
ke Encik mau marking tempat lain? Dah mula kerja banyak tapi tak apalah kan, hari Rabu kerja alhamdulillah jugalah, boleh lah tambah rezeki kan. Tak, kerja tu tak kerja, so kita jalankan je kerja kita. Okey, kita tengok Payland pula. GA ni pun sama juga. Saya rasa saya tak adalah kalau minggu ni sideway je senyap lah grup. Kalau minggu ni sideway je senyap, memang senyap grup. Kita tunggu lah. Tapi sideway ni saya tak tahu juga, kadang-kadang makan minggu, kadang-kadang makan hari. Waalaikumsalam Sabda. Okey, GCAP pun sama juga, tunggu pullback je. Okey, tunggu pullback je dekat kawasan kotak biru ni, sebab kalau tengok dekat H1 pun paling terdekat pun ada dekat kawasan ni lah. Nampak ni best drop ni, kat situ lah kan. Kalau nak masuk sekarang ni pun price pun agak sideway dan price pun agak bawah. Takut kot nanti kalau korang termasuk sell dekat sini, tiba-tiba dia terus naik ke atas macam ni pun takut juga. Okey, so tunggu dia bagi diskaun dulu lah, tunggu dia bagi harga dekat atas sikit, baru cantik lah kalau korang nak sell. Sebab kalau korang nak sell untuk hari ni pun, price pun kalau korang nampak dekat sini pun, korang boleh tengok sendirilah sideway nampak ni, kecil-kecil sideway kecil-kecil. So leceh, hari ni leceh hari saya sebab sideway. Okey, so tunggu, bagi saya tunggu atas ni lah senang, atas ni, tunggu atas ni. Harga pun tinggi, lagi berapa pip ni, saya rasa lagi lagi 100 pip. Tapi jangan risau, ni GCAP, GBP 100 pip tu tak ada masalah kalau nak retrace kan. So target sell dekat sini. Okey, kalau ada rejection, target sell dekat sini. Okey, ataupun lebih tepat lagi ni, kawasan ni warna hitam ni, boleh target sell dekat sini kalau dia datang lah. Okey, tapi kalau nak sell sekarang ni agak bahaya sikit. Okey, agak bahaya sikit sebab harga dah bawah. Okey, kita tahu memang orang kata apa, GCAP ni memang lebih orang kata apa kepada sell. Okey, memang lebih kepada sell. Tapi kalau korang nak masuk juga, sekejap saya kira, kalau korang masuk juga, kalau korang tak boleh sabar, kalau korang masuk juga, sekejap saya kira untuk korang, kalau korang masuk dekat sini kan, kalau korang tak yakin dia akan retrace, kalau korang masuk dekat sini, kira dulu risk yang korang akan tanggung ataupun floating kalau price pergi sampai atas ni. Okey, kalau korang tak boleh sabar ataupun korang rasa macam ragu-ragu, takutlah nanti kalau tak masuk dekat sini dia terus turun, tak ada masalah. Okey, strategi adalah korang, teknik strategi entry terpulang pada korang, money management terpulang pada korang. So cuma kat sini kita akan kira lah. Contoh kalau korang masuk dekat sini, contoh kalau korang masuk 0.10 lot, bukan satu lot 0.10 lot, kalaulah dia price retrace sampai atas ni, okey, sebab kita target dekat atas ni untuk masuk sell, tapi kalau korang masuk dekat sini dia retrace sampai atas ni, korang akan floating lebih kurang 100 USD. 100 lah, lebih kurang 100 USD lah, bawah 100 USD macam tu. Kalau korang masuk 0.10. Kalau korang masuk 0.01, mungkin korang akan floating dalam 10 USD ke bawah. Waalaikumsalam Anas Nudin. Okay, tak apa. Kan? Itu kalau korang tak boleh sabar. Okay? Tapi 100 pips floating tu tinggi, betul tak? Betul tak? Tinggi kan? Kan? Okay? So jangan takut lah, macam takut terlepas ke apa ke, janganlah. Kalau price tu dengan tempat yang kita jangkakan dia nak naik tu, kalau kalau korang nak sell dekat kawasan ni, kalau kat tengah-tengah ni kan, kalau kat tengah-tengah ni line merah ni tak ada masalah, sebab perbezaan pitch dia dengan tempat yang kita jangkakan dia akan naik tu, kita jangka kita tak tahu dia boleh naik ke tak, kita jangka. Okey, hanyalah 37 pip. Kalau masuk 0.01 mungkin akan floating dalam 3 USD lebih macam tu. Kalau 0.10 akan floating dalam 30 lebih USD macam tu. Okey, tu mungkin apa, kalau tak mengganggu money management korang tak ada masalah. Tapi kalau korang masuk dekat sini, and then kita menyangkakan price akan naik balik ke atas sampai Juni, 100 pip bagi saya memang banyak. Okey, memang sangat banyak untuk menahan floating sahaja. And then kita pun tak tahu sama ada dia akan berlaku rejection dekat sini ke tak. So kena fikir. Okey, kena fikir yang price tu mungkin adakah dia akan retrace dekat sini, ataupun dia, dan juga adakah betul rejection dekat sini and then baru dia turun. Kita tak tahu yang tu sebab benda tu tak jadi lagi. Okey, so itu adalah risk korang.
Kalau korang masuk sekarang ni, okay, so kalau ada niat nak masuk sekarang ni, fikirkan apa yang saya cakap tadi, fikirkan floating tadi, dan juga fikirkan adakah dia akan reject dekat sini baru turun. Kalau tak reject macam mana? Betul tak? Okay, so fikir dulu benda tu. Okay, EJ bagi kalau kita tengok ni sambung ke atas lagi lah bos, cikgu ni Anas Nudin memang sambung ke atas lagi lah. Okay, sebab yang minggu lepas dia breakout dah kawasan RBS ni, kawasan RBS. Okay, ni pun sekarang dia dah retest dah ni, nampak ni. Candle ni pun dah retest dah, nampak ni. Dia dah retest dah. Okay, so dijangkakan dia akan sambung naik balik lah, sambung naik balik. Okay, sambung naik balik lah untuk EJ kalau untuk sell belum lagi untuk sell saya tak nampak lagi, sebab sekarang ni apa yang saya nampak daripada chart ialah lebih ke arah buy. Tapi kalau dia tunjuk nanti kita nanti dia dah complete wave ke, dia dah breakout ke bawah ke, baru nak tunjuk sell, baru kita tarik untuk sell. Tapi untuk sekarang ni market masih lagi menunjukkan ke arah buy. Okay, nak entry kira raise dulu, betul. Saya sanggup tanggung 30 pip je. Kalau sanggup tanggung 30 pip, tunggulah dekat better kita tunggulah dekat atas ni. Okey, masuk sekarang ni takut apa? Takut dia naik balik kan. Okay, takut dia naik balik, itu je. NU NU ni pun minggu lepas ni, kalau tidak minggu lepas tu, kalau korang ingat saya ada bagi dua zone. Yang pertama adalah zone sini, yang kedua adalah zone sini. Tengok mana satu yang dia reject. Nampak tak? Tapi baguslah. Okey, NU ni dia reject dua-dua. 1, 2. Kan, tapi seloknya kita ambil zone 1, zone 2. So kat sini dua entry lah kita kat sini kan. So sekarang ni kita masih lagi profit. Okey, masih lagi profit. Kalau korang buy dekat sini masih lagi profit dalam 29 pip. Kalau position dekat bawah ni pun masih lagi profit dalam 39 pip. Okey, tapi saya tak ada entry pun dekat NU ni. Sebab apa? Sebab benda ni terjadi pada hari Jumaat. Itu je. Benda ni terjadi pada hari Jumaat. Yes. Okey. So nak tak nak, macam mana pun dah terlambat untuk masuk buy. Saya kena tunggu confirmation lah. Kita kena tunggu confirmation lah. Dia breakout atas ni dulu. Baru confirmation buy keluar. Okey. So macam mana pun kena tunggu dia breakout atas ni dulu, barulah kita boleh fokus untuk buy pula. Okey, dan kita tandakan previous punya lower high kat atas ni, barulah kita ada confirmation untuk buy pula. Okey, cuma untuk sekarang ni kalau Jumaat kita langgar pantang, tak apa, tak ada masalah, kita boleh buy dekat bawah ni, tak ada masalah kan. Sekarang pun orang kata apa, boleh profit lagi. Tapi disebabkan kita tak langgar pantang larang pada hari Jumaat, okay, SOP kita tak langgar, kita nak buy juga, better bagi saya tunggu breakout daripada previous punya high ni dulu, barulah korang target untuk buy. Sebab kita pun tak tahu sekarang ni dia boleh naik ke tak. Okay, so kena tunggu dia punya breakout dulu ke atas. Okay, breakout ke atas, ada confirmation untuk kita. Sebab kita dah agak terlambat untuk masuk buy, and then kita pun tak tahu dia boleh naik ke atas ataupun tidak. Okay, okay, kalau dekat bawah-bawah ni, kalau buy dekat bawah-bawah ni tak ada masalah. Kita maksudnya kita tengah profit lagi. Kalau dia nak turun bawah pun kita sempat lagi close kan. Cuma sekarang ni kita tak tahu dia ada kekuatan untuk naik ke tak. Okay, selagi mana dia tak boleh breakout atas ni, selagi tu kita tak boleh yakin sangat yang dia ada kekuatan untuk naik. Melainkan kalau dia boleh breakout daripada previous high ni, yes, kita tahu dia ada kekuatan untuk naik lagi ke atas. Kita tunggu retest and then kita masuk lagi buy. Okay, cuma untuk sekarang ni kita tunggu dululah breakout. Kita tunggu dulu breakout. Kita tak boleh nak buat apa sekarang ni. Hari Senin kita just relax dulu. Okay, kita just relax. Kita tak boleh buat apa kan. Macam mana nak buat kan. Nampak UJ ni pun masih lagi tak break lagi kawasan high ni, nampak ni. Dah 2 kali dah dia berlaku rejection dekat kawasan high ni. Tengok juga macam mana. Okey, kalaulah dia ada candle momentum ke bawah ni, korang boleh target untuk sell. GU ni. GU pun tunggu breakout juga. Sebab GU ni tuan, nama ni Jasri Rashid, dia masih lagi terkepit antara dua zone ni. Sebab sekarang ni kita kena tengah tunggu candle arah yang betul.
candle arah yang kata apa sebenar. Okey. So untuk GU ni kita nak tunggu dia breakout dulu, sama ada breakout zone RBS ni ataupun breakout kawasan area resistance kat atas ni kita tak kisah. Janji dia breakout. Lepas breakout tu, kalau dia breakout atas kita akan target untuk buy, kalau dia breakout bawah kita akan target untuk sell. Sebab kalau nak masuk buy sekarang ni pun kita pun tak tahu, sebab dia masih lagi berada di antara tengah-tengah resistance dengan support. Kalau masuk buy ni takut nanti dia boleh pergi ke bawah. Kalau masuk sell dia boleh pergi ke atas. Sebab apa? Sebab sekarang ni price dekat GU ni dia tak ada arah tuju lagi yang betul. Dia masih lagi, tapi dia masih lagi bergerak lah, dia masih lagi bebas bermain dalam selagi mana dia tak breakout, dia masih lagi bebas bermain dalam range harga antara support dan juga resistance ni. Itulah. Saya pun confused ni. Saya sini pun saya tak ada entry lagi sebab kebanyakannya tengah sideways dan tak ada breakout lagi. So pisang lah. Kalau bahasa mancingnya kumpau lah. Hari ni kumpau. Hari ni kumpau tak ada hasil. So kita tunggu dululah breakout. Tapi tengoklah esok. Esok mungkin dia dah laju sikit baru dia tunjuk arah kot. Tapi kalau macam hari ni Senin kan, market baru nak start engine kan. Macam tu lah. Market baru nak start engine, dia baru nak bergerak kan. So lambat sikit kot. So tapi tak apalah kan. Tapi tak apa. UJ ni pun kita tengok juga ada candle momentum sell je, kita boleh masuk sell lah. Tapi untuk sekarang ni belum ada lagi lah geng. Belum ada lagi, banyak nampak. Ini pun AUD CHF ni dah lah sideways dekat sini. Break ni atas sikit, sideways pula atas ni. Ni kalau siapa yang terperangkap dalam ni guys. Memang siapa yang terperangkap dalam ni, kalau korang jenis yang macam jenis yang peram, jenis kaki peram, jenis tak mau cut loss, memang dalam ni korang terperangkap lama lah. Saya pun tak tahulah bila lama lagi. Yang ni pun sama juga. Yang ni sideways pula. Banyak sideways lah. Saya pun tak tahulah. Kan saya pun tak tahu. Ini pun tunggu juga breakout atas ni. Tunggu breakout atas lah baru kita nak target untuk buy kan. Sebab ni pun takut juga ni. Takut juga ni. Hari ni hari Senin. Kita cuma predict apa yang ni lah. Untuk EA ni just tunggu breakout. Kebanyakan hari ni tunggu breakout lah. Senang cerita, hari ni tak ada nak masuk apa. Kebanyakannya sideways, kebanyakannya tak breakout. Yang nak sambung trend pun tak sampai lagi dekat tempat target kita nak sell tu. Okay, macam NCAT lah, GCAT ke, UCAT ke, belum sampai lagi. Kan? So tunggu je lah. Nak buat macam mana kan? Tunggu je lah. Okay. So ada apa lagi soalan nak tanya? Okay, korang jangan confuse, korang jangan risau. Korang tak ada entry, saya pun tak ada entry. Hari ni saya pun tak ada entry. Kan, hari ni saya pun tengok macam tu je. Tengok macam tu saya, biarlah. Tunggulah nak buat macam mana kan. Kan, tak boleh nak memaksa diri untuk masuk ke market. Waalaikumsalam Abdul Rahman. Tak boleh nak memaksa diri. Senang cerita, jangan paksa diri korang untuk mencari entry setiap hari. Faham tak? Jangan paksa diri korang untuk mencari entry setiap hari. Sebab itu saya cakap, kita tak target setiap hari 100 pip, kita target mingguan 100 pip. Bila korang target mingguan 100 pip, okay, korang tahu, okay, satu minggu ni cari 100 pip sahaja kan. Target kita 100 pip saja satu minggu ni. So kalau hari ni tak ada, esok mungkin ada kan. Maksudnya kita tak rushing untuk mencari 100 pip tu. Kalau saya cakap setiap hari korang kena target kita adalah 100 pip, okay, ataupun korang setkan diri korang target 100 pip, confirm korang kejar. Betul tak betul? Confirm korang kejar market. Walaupun sideways ni korang masuk juga. Gear rambut dah kacau tu cikgu, tak jumpa entry. Gear rambut relax dulu. Sebab itu kita kata satu minggu 100 pip. Jangan risau. Hari ni tak ada, esok ada. Tak ada esok, Rabu ada. Rabu insya-Allah. Kalau dapat 2 pair 50 pip, 20 pip, capai dah target. Kan? Goal cikgu, goal ni goal ni bagi saya nak lebih ke atas lagi lah. Lebih ke atas lagi. Tapi kalau dia nak naik ke atas lagi, bagi saya sekarang ni memang goal nak ke atas lagi. Tapi kalau dia nak naik ke atas lagi, dia kena breakout kawasan resistance ni, nampak ni. Resistance ni nampak. Resistance 1, dia retest, reject, pullback. Sekarang ni dia tak breakout lagi lah. Tapi kalau dia boleh breakout, maksudnya dia akan naik lagi. Tapi untuk sekarang ni lebih ke arah buy.
Cikgu macam mana nak kira pip ya? Maaf masih baru, saya log 0.01. Okey, kira pip senang je. Bagi sekejap AU Okey, macam saya ni guna trading view lah Saya ni guna trading view. Okey, kalau korang guna sekejap saya tanya dulu. Anas Nudin guna handphone ke ataupun PC? Kalau handphone ada cara dia nak kira pips. Kalau PC ada cara dia nak kira pip juga. Kalau trading view dia ada pembaris ni. PC cikgu. Okey, PC Kalau PC kalau PC tengok ni dekat cross ni kan kalau PC kan kita ada cross ni kan. Betul tak? Kita ada cross ni kan. Okey, kalau PC ambil daripada contohlah, kalau kita nak kira contoh kita buy daripada bawah ni kan. Tarik tekan, lepas tu hold, tarik kat atas je. Kalau kat trading view ni saya macam ni lah. Anggap je ini ni apa ni? Ni cross. Anggap yang saya tengah pegang ni cross. Okey, cross, tarik, hold and then tarik kat atas. Dapatlah berapa pip macam tu. Kalau trading view ni letak tarik macam tu je. Dia tak payah nak sambil tarik sambil tekan mouse ni. Okey. Dia tarik macam tu lah. So kita akan nampak ni dekat yang tepi ni, paling tepi ni nampak 263. Okey, tu bermaksud 263 pips. Okey, tapi kalau tengok dekat MT4 korang akan dapat 4 digit. Bermaksud kalau tengok dekat MT4 ni daripada sini ke bawah atas ni 298 pip ni kan. Kalau tengok dekat MT4 dia akan tulis 2980. Tapi yang kosong digit yang last kali tu buang. Sebab itu point. Dia bukan pips, point. So buang dapatlah 298. Faham tak? Ke tak faham lagi? Ke tak faham lagi? Ambil yang cross ni. Cross ni kan. Cross. Tekan dekat mana yang kita nak kira tu, pemula tu, lepas tu tarik. Ke atas ke bawah ke. Tarik sambil hold. Macam tu. Kalau trading view ni dia guna pembaris ni nampak ni. Yang tepi ni kan. Ni trading view measure ni. Tekan, letak dekat bawah ni. Yang ni tak payah hold. Dia letak je, dia tekan sekali. Lepas tu tariklah pergi atas macam tu. Yang ni tak payah tekan. Kalau yang ni tak payah tarik sambil tekan. Kalau yang kalau MT4 tu kena tarik sambil tekan, barulah kita nampak berapa pip. Cuma kalau kat MT4 tu kalau dah masuk beratus pip dia akan lebih lebih satu digit kat belakang. So dia akan jadi 4000. Tapi itu contoh 400 pip dia akan jadi 4000 point. Okey, 4000 point bersama dengan 400 pip lah. Tapi senang kita akan selalu buang digit belakang tu je. So akan jadi 400 pip macam tu. Okey. So kalau contoh 0.01 TP 400 pip akan dapat dalam 40 USD. Tapi kena ingat base currency USD, korang trade pair yang ada currency USD sahaja korang akan dapat 400 pip 40 USD kalau masuk 0.01. Kalau masuk NZD CAD ke NZD JPY ke, pips value tu dia akan kurang. Maksudnya bila contohlah korang masuk 0.01 TP 400 pip, dia takkan sampai 40 USD. Dia mungkin akan sampai dalam 30 lebih USD je. Sebab pips value dia kurang. Sebab kita based on USD currency. Okay, so kalau trade USD currency, pips value dia akan genap 1 pips 10 USD kot macam tu. Okay, macam JJ pun dia akan berkurang. So 400 pip TP masuk 0.1 mungkin dapat dalam 38 USD macam tu je. Tapi kalau masuk EU ke apa kan, 400 pip TP masuk 0.1 akan dapat 40 USD sebab kita punya base currency adalah USD kalau dalam trading punya sistem. Okey, macam tu. Faham tak?
Kalau tak faham, nak faham lagi, tengok Google lah. Tengok Google, cari ni, tengok pips value per pips. Macam tu, pips value per pips for currency tu, dia akan keluar. Lepas tu kalau korang nak kira orang kata apa, margin korang pun carilah dekat Google, kan ada margin calculator tu. So senang kalau korang nak masuk, tak ada masalah. Okay, faham tak? So tak sama. So jangan pelik. Macam contoh lah, kenapa kita trade, kita TP EU 400 pip masuk 0.01 dapat 40, tapi trade JJ kosong, sama juga lot, sama juga pip dia 400 pip, tapi dapat dalam 36 37 je. Sebab pips value dia berbeza. Kalau pakai handphone macam mana je kau? Kalau pakai handphone guna trendline. Trendline ni kan, guna trendline tu kan, guna trendline. Okey, contohnya daripada nak kira pips daripada bawah ni ke atas ni kan, letak dulu satu, lepas tu tarik pergi atas sampai macam ni. Okey, tarik pergi atas sampai macam ni. Nanti bos akan nampak dekat situ, dekat tengah-tengah kot, dia akan tulis macam, contohlah yang ni 300 pip kan, dia akan tulis dalam 3000 pip, 3000 point macam tu. Itulah dia punya pips value. Okey, letak bawah macam contohnya. Kalau saya tunjuk dalam ni pun korang nampak. Contoh tarik, letak trendline di bawah ni. Okey, letak trendline bawah ni. Okey, lepas tu tarik sampai atas macam ni. Okey, and then korang akan nampak dekat sini dia akan tulis macam nombor-nombor tu. Okey, nombor high, low dia. Lepas tu tapi dia akan tulis kat situ, dia tak tulis, dia akan keluar nombor macam 290, 2900. So maksudnya itu adalah 290 pip lah daripada jarak bawah ni ke atas ni. Cuba tengok. Skrin saya tu memang gelap saya tak buka. Korang jangan cari-cari pula sebab handphone. Sebab kalau saya buka kamera ni, korang takkan nampak jelas kat phone saya. Nanti akan sama je. Cuba itu kalau nak guna phone lah, guna trendline. Sebab kalau korang nak guna horizontal line kan, nak kena kira daripada contoh letak sini kan, kena tolak yang ni, digit ni kan, lambat kan. So ambil trendline, letak bawah ni, contoh nak kira daripada bawah ni ke atas ni, tarik ke atas. Nanti korang akan nampak lah dekat sini kot, tak silap saya dekat kawasan-kawasan ni lah, dekat kawasan atas tu. Okay, dia akan tulis nombor. Tarik chase, yes. Cikgu kalau lot 0.1 seminggu saya perlu target berapa pips? Target je 100 pips. Sama-sama sabda kan. Cikgu kalau lot 0.1 seminggu saja perlu target berapa pips? Target je 100 pips boleh, tak kisah. Sebab tu kita target pips. Kalau saya suruh korang target 100 USD, penting nanti korang nak kira lot lah, korang nak setting lot lah, apalah kan, nak kena jaga, nak kena setting lot lah kan. Setiap hari nak masuk lot ni macam ni, lepas tu pips pula nak kena dapatkan target macam ni, barulah boleh dapat 100 pip, 100 USD tu. Tapi kalau korang masuk 100 pip, tak kisahlah kalau korang masuk berapa lot pun, 0.01 ke 0.02 ke, janji satu minggu tu korang dapat 100 pip, settle lah. Kan nanti untung tu korang tengok nanti dapatlah macam tu. Okay? Sebab tu kita target pips, bukan kita target USD. Kalau target USD, takut nanti korang kejar-kejar market pula macam tu. Sebab itu kita target pips. Okay? Okay. Senang je. Okay. Okay. Faham tak, Anas Nudin? Tapi kalau rasa macam seminggu susah nak dapat target 100 pip tu, low kan lah sikit target tu, macam tu lah kan, sesuai untuk ni. Bukan satu pair 100 pip. Satu minggu tu tak kisahlah berapa pair ke, berapa pip ke, campur sikit ke kan. Satu minggu 100 pip, macam tu lah. Nak target USD memang kena kasar sikit lah, betul, kena depo kasar sikit. Kalau target pips ni kita lebih santai
kan, sebab kita pips. Kalau target USD, contoh 1 minggu USD, 1 minggu nak target 100 USD, setidaknya korang nak depo pun, tak nak pressure diri korang pun, kena depo 1000 USD untuk dapatkan target seminggu 100 USD tu. Tak mau kalau tak nak pressure lah. Tapi kalau korang sukakan pressure, sukakan high risk, depo lah 100 USD. So 1 minggu tu target 100% pun boleh, tak ada masalah. Itu kalau korang suka pressure lah. Suka pressure, suka high risk, boleh buat macam tu. Tapi kalau korang nak santai-santai, korang nak tenang-tenang, korang nak buat duit tambahan, tak nak pressure-pressure, tak nak kacau tidur korang, nak dapat 1 minggu 100 USD, tak ada masalah, depo 1000 USD. Tak ada masalah itu. Fajar, terima kasih sangat membantu bagi saya yang juga. Sama-sama. Okay. Tapi adalah Encik Mo, saya tahu Encik Mo boleh dapat tu. Tapi yang ni saya bagi tahu pada newbie newbie lah. Kalau yang dah pengalaman tu boleh buat, tak ada masalah, boleh buat je kan. 1 minggu boleh jadi 1000 USD pun boleh buat kalau pengalaman. Macam Encik Mo, saya tahu dia boleh buat 100 USD seminggu. Kalau kena market tu, seminggu lepas lebih daripada 1 USD lah, senang. Macam geng rabut ni pun lebih daripada 1 USD seminggu kan. Depo 100 je, tapi lebih daripada seminggu. Tapi kalau newbie yang baru nak rasa kan, macam nak dapatkan flow tu dulu, target dulu 0.01, masuk target 100 pip, masuk sikit-sikit, lepas tu dah dapat hujung minggu dapat result, barulah korang nampak macam ni ke forex kan, macam ni ke rasanya profit dalam forex kan. Tak macam yang iklan-iklan dekat luar sana kan. So kat sini kita nak ajar menjadi the real trader lah. Okay, bukan ajar untuk menjadi the real money game investment, tak. Okay, kita nak ajar menjadi the real trader, kan. So bagi korang nampak sikit. Okay, ada apa lagi soalan nak tanya sebelum kita end? Nak mudah dapat untung, pay apa? Nak mudah dapat untung, pay gold. Gold. Depo 200 cikgu 2 kali. Nampak? Nak mudah dapat untung, pay apa trade? Pay gold yang paling senang untung. Bos, serius tak bohong. Sebab pay gold ni kalau ambil sikit-sikit tak ada masalah tau. Ambil 10p, 20p tak ada masalah. Senang, cepat je sampai. 10 minit, 15 minit. Tapi itu kalau untung lah. Kalau rugi pun sama je. Cepat juga macam tu. Kan? Itu tapi itu bukan mudah. Itu tak menjawab soalan. Sorry. Bukan mudah untuk trade bagi saya ni. EU lah. EU, GU macam tu mudah bagi saya. Kalau nak cepat, trade gold. Kalau nak mudah, trade EU, GU, AU. Itu mudah. Sebab pair macam EU, GU, AU ni dia lebih ikut trend tau. Itu. Lain satu pair pun tengok nasib. Cepat kaya juga gold. Yes, betul. Cepat kaya juga gold. Kan? cepat kaya betul. Itu pun betul juga tu. Untuk gold kan. Memang tak dinafikan lagi lah. Okay, geng, ada bagi soalan geng? Nak tanya? Okay. Gold, kalau itu belum tengok lagi gold sideways dekat daily. Gold sideways dekat daily lagi sakit. Memang sakit lah kalau gold sideways dekat daily tu. Okay. Tapi dah lepas dah lah sideways tu. Okay, ada bagi soalan nak tanya sebelum kita end? Masa banyak orang ni. Okay.
Okay guys, so kalau tak ada apa-apa, itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi esok. Kita akan tengok esok macam mana market, adakah market memberi confirmation ke tak untuk kita esok. Kalau ada esok, kita akan cuba untuk mencari entry yang terbaik. Okay, so itu je untuk malam ni. Terima kasih siapa yang like, yang share, yang komen. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermurahkan segala urusan, dijauhkan daripada segala penyakit dan malapetaka. Okay, so itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi esok pada pukul 9 hingga pukul 10 sama juga. Okay, so itu je. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi ataupun sambung dekat Discord, apa-apa tanya dekat Discord. Okay, jumpa lagi, bye bye.